buka dan tutup. Jadi kami bermula dengan syarikat trading ketika itu bersama Dr. Azizan dan juga Tuan Kamal. Kami berusaha untuk mendapatkan kepercayaan itu semula. Sehinggalah pada 2013, selepas ayahanda tercinta beliau meninggal dunia, saya pergi ke umrah bersama arwah ibu saya dan juga ayah saya. Dia memberi saya wang sebanyak 800 ringgit ketika itu di airport KLIA Sepang. Pesan dia satu saja, Nizam, tolong doakan bisnes kita di Madinah. Sebut nama Fomex, sebut semua orang yang terlibat dalam bisnes ini. Pada waktu itu 800 sangat besar bagi saya. Saya ketika itu tak ada duit, pergi umrah pun atas keadaan adik saya. Jadi saya pergi ke umrah dan ingat di ketika itu ketika melakukan tawaf bersama arwah ibu saya dan juga ayah saya. Saya pesan ke ayah saya, "Abah, tolong doakan boleh tak? Sebab ayah saya seorang ustaz. Saya katakan tolong doakan. Ini permintaan Nazri. Ayah dan mak saya kenal siapa Nazri. Oh, untuk buat produk Fomex itu ke dia. Jadi dia doakan. Sepanjang tawaf itu, ayah dan ibu saya menyebut nama Nazri dan menyebut nama saya sekali dan menyebut nama Fomex. Alhamdulillah, selepas kembalinya pada umrah 3 bulan selepas itu tertubuhlah Arif Reward yang bermula dengan 4 orang yang tiada modal, dan ketika itu juga dia berkata dengan saya, "Aku akan buat benda ini sampai bila ini." Dengan niatnya untuk membantu orang, tidak kira latar belakang. Kami bermula dalam keadaan yang baik, keadaan yang di mana orang tidak percaya siapa Nazri Umar, apa produk Fomex ini. Dan dia pernah berkata dengan saya ketika arwah ayahnya meninggal dunia, "Kalaulah aku kaya ketika dia meninggal, akan aku bawa ayahmu ke Kuala Lumpur, ke hospital swasta." Ada kejadian yang berlaku ketika itu, dia telah dihantar ke hospital Temeluk dalam keadaan yang sangat teruk. Dan sewaktu arwah ayah Datuk Seri meninggal dunia, hanya saya dan Tuan Kamal yang datang menziarahi ketika itu, di mana kawan-kawan kami semuanya hilang tak ke mana. Hanya kerana satu sebab, kerana kami tidak mempunyai wang. Kami dalam keadaan yang susah. Dan saya bercakap dengan Datuk Seri Nazri ketika pengkebumian arwah ayahnya. Saya tak akan lari ke mana-mana. Saya akan ikut dia. Kemana sekalipun saya akan ikut dia. Sebagai seorang sahabat, saya tidak mengikut dia kerana wang. Saya tidak mengikut dia kerana title dia Datuk Seri. Saya mengikut dia kerana saya rasa dia adalah sahabat saya. Jadi perjalanan kami teruskan. Kami bermula di Malaysia, tapi berkat doa ibunda tercinta beliau dan juga adik-beradiknya, alhamdulillah pada hari ini beliau telah buktikan bahawa wang bukan segala-galanya. Lihatlah di Belda Bukit Pucuk, Datuk Seri Nazri Umar telah membina sebuah masjid daripada nothing to something yang dinamakan dengan Masjid Sayyidina Umar, sempena mengambil nama arwah ayahnya. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan duit. Saya pernah bertanya dengan seorang ustaz, beberapa orang ustaz, adakah salah sebagai orang Islam untuk menjadi kaya? Dia berkata, menjadi kaya itu adalah hidup. Kalau tidak ada duit, boleh tak kita bersedekah? Kalau tidak ada duit, boleh tak kita berjihad? Jadi saya pada hari ini berdiri di sini di dalam kubah darah Datuk Seri Nazri Umar bersama ibunda yang di depan dan juga adik bungsunya. Kami bukan hanya ingin mencari wang. Kami sudah ada segala-galanya. Niat kami adalah untuk membantu mereka yang memerlukan dari segi kewangan dan kesihatan. Percayalah,
Kedatangan kami hari ini di Temelloh dengan jerit pekik yang sebentar tadi, mungkin ada yang rasa rimas, mungkin ada yang rasa terganggu, mungkin ada yang tak suka. Tapi itulah rumah dunia networking. Semangat itu yang kami cari. Semangat itulah yang kami ingin tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Saya selalu berkongsi dengan ramai orang bahawa peluang itu bukannya datang berkali-kali. Tanggung jawab saya sepanjang 2 minggu ini bukannya mudah. Saya pun tak mengerti kenapa Datuk Seri pergi ke Sabah dan meletakkan beban di bahu saya selama 2 minggu. Minggu lepas saya bersama rakan-rakan saya berbaju hitam seperti anda lihat pada hari ini. Kami ke Sungai Petani pada hari Jumaat. Hari Sabtu kami berada di Penang. Hari Ahad kami di Ipoh. Dan 2 hari lepas kami berada di Johor Bahru. Semalam kami di Melaka dan hari ini kami akhiri di Temerloh. Saya datang bukan untuk mengutip duit-duit tuan-tuan dan puan-puan. Tapi atas perkongsian speaker-speaker yang sebentar tadi, mereka berkongsi kejayaan mereka. Ya, saya faham. Ada yang berkata, bolehlah mereka start 4-5 tahun dahulu. Tapi tahukah tuan-tuan dan puan, kejayaan itu bukan datang bergolek. Kejayaan itu mesti bermula dengan satu keputusan, bermula dengan satu tindakan yang betul. Sejarah Datuk Seri Nazir Omar bersama saya penuh dengan liku-liku, penuh dengan cubaan dan cabaran. Bukannya kami berada di sini 9 tahun yang lepas. Kami bermula dengan cacian dan makian, dengan kepercayaan yang tidak langsung diserahkan kepada kami. Tapi berkat kesabaran beliau, berkat kepercayaan beliau, dan berkat ibunda tercinta beliau yang berada di tempat kita pada hari ini, alhamdulillah saya dapat menumpang sedikit daripada. Kehilangan orang tercinta memanglah satu perkara yang sangat perih. Tahun lepas di 20 Ramadan, ibu saya meninggal dunia. Ibu yang banyak menyokong saya seperti ibu Datuk Seri Nazri Omar juga meninggal dunia sehari sebelum hari raya. Saya rasa hilang segala-galanya. Saya tidak pergi ke pejabat selama hampir 2 minggu. Saya rasa dunia ini sungguh gelap. Sungguh gelap. Tetapi dengan sokongan dan nasihat Datuk Seri Nazri Omar sebagai seorang sahabat, saya bangkit balik. Saya bangkit balik sebab saya nak buktikan bahawa kita yang masih ada ini perlu meneruskan kehidupan. Jadi pada saya kehilangan itu memang memberikan, namun kita harus banyak berfikir bagaimana kita nak atasi kemelut yang kita hadapi. Hari ini area tua bukan calang-calang syarikat. Saya telah ditugaskan untuk menjaga market international, market antarabangsa, yang pada saya sangat suka. It's not an easy job. Dan hari ini juga tidak pernah terlintas dalam sejarah hidup saya akan melakukan workshop bersama jutawan-jutawan dan rakan-rakan leader-leader di area Europe. Apakah semua ini? Saya berdiri di sini bukan untuk bercerita tentang sukses story saya. Saya bukan berdiri di sini untuk menceritakan tentang kejayaan saya. Saya di sini untuk berkongsi dengan kejayaan leader-leader dan jutawan yang ada bersama saya pada hari ini. Mereka lah tulang belakang kami. Mereka lah pembuktian yang paling nyata. Mereka lah yang berjaya bersama-sama dengan syarikat menaikkan nama Area 2 dengan bermodalkan 2,000 lebih. Mereka telah mengubah hidup 360 darjah. Daripada seorang suri rumah, daripada seorang isteri, daripada seorang penjabat awam, daripada seorang bekas pensyarah, mereka meninggalkan kerjanya dengan satu impian itu untuk mengubah hidup. Saya tidak merasa kecewa atau kesal sekiranya tuan-tuan perempuan di depan saya ini tidak masuk berjaya. Anda yang membuat keputusan. Kami telah berjaya berada di satu tahap
Tapi kami tidak hanya mahu kami saja yang berjaya. Kami ingin bawa anda, tuan-tuan yang ada di depan saya ini bersama-sama berjaya dalam hidup. Itu niat kami. Kalau ikutkan Datuk Seri Nazri Omar dan saya tak perlu ke sana dan kemari untuk berkongsi kisah dan juga perniagaan yang ada ini. Tetapi disebabkan satu tanggungjawab yang berat, kami masih bekerja 7 hari seminggu. Pada tahun 2016, ketika itu saya dengan Datuk Seri tinggal berpuji di pejabat, di syarikat. Hampir setiap minggu kami terbang ke merata negara, sehingga terpacul soalan daripada saya ketika penerbangan daripada Jakarta ke Kuala Lumpur. Saya tanya dia, Nazri, sampai bila kita nak macam ni? Dia tanya dengan saya, macam mana? Kerja macam ni, kerja macam orang kita kerja setiap hari, walaupun kami dah selesai. Tetapi dengan jawapannya yang pendek itu membuatkan minda saya terbuka. Dia berkata kepada saya, Nizam, tanggungjawab kita belum selesai. Tanggungjawab kepada keluarga, tanggungjawab kepada rakan-rakan, tanggungjawab kepada orang sekeliling kita, tanggungjawab untuk mengubah hidup tuan-tuan dan puan-puan, tanggungjawab untuk memperbaiki kesihatan kita. Di samping kesihatan yang baik, peluang perniagaan itu ada. Percayalah cakap saya tak pernah impikan Aerodrome membuka sampai 58 negara. Saya tak pernah bermimpi syarikat Aerodrome membuka pejabatnya di Amerika. Saya tak pernah termimpi kita membuka pejabat di Canada. Saya tidak termimpi pejabat kita ada di United Kingdom. Saya tak termimpi produk komersi ada dijual di Australia. Tapi inilah yang ingin saya kongsikan pada malam ini. Berkat doa ibu yang tercinta, berkat doa adik-beradik yang sanggup berkorban untuk menjaga ibunya, meninggalkan kerjanya semata-mata menjaga ibu di kampung, inilah Tuhan telah turunkan rezeki yang berlimpah ruah, rezeki yang akan dikongsikan dengan kita semua pada hari ini. Saya mengagumi Datuk Seri Nazri Omar, bukan sahaja sebagai seorang bos, tapi seorang rakan yang rapat dengan saya. Banyak yang kami kongsikan bersama ketika suka dan ketika senang. Bukan saya nak meraih simpati, tetapi kami merasa sangat sedih kerana peluang yang kami berikan tidak diambil oleh orang-orang Malaysia. Bayangkan, di Indonesia kami telah melahirkan hampir 10 orang jutawan. Bayangkan di Filipina kami telah melahirkan 8 orang jutawan. Bayangkan di Thailand kami melahirkan hampir 9 orang jutawan. Di Kamboja, di Vietnam, di India, di merata tempat di seluruh dunia. Tetapi syarikat yang berasal daripada tanah tumpah darah kita, kilangnya berada di Malaysia, ibu pejabat di Malaysia, dan bos-bosnya semua ada di Malaysia. Saya tak terbayang sekiranya kami membuat satu convention besar-besaran yang dihadiri oleh 58 buah negara dan akan dihadiri oleh jutawan-jutawan pada luar negara. Apa yang kita buat? Kita hanya bertepuk tangan untuk mereka, bertepuk tangan untuk orang yang berada di luar negara, bertepuk tangan untuk orang di luar negara yang mengambil peluang bisnes yang berasal daripada Malaysia. Saya mengambil sedikit masa dekat sini untuk membuka kita tuan-tuan dan puan-puan. Kehadiran rakan-rakan saya di belakang, di kiri dan kanan pada malam ini, mereka korbankan masa mereka, mereka korbankan wang ringgit mereka, mereka korbankan dengan keluarga mereka untuk berada di Temelong untuk sama-sama berkongsi kejayaan mereka. Syarikat tak memberi satu sen pun kepada mereka untuk datang ke 6 buah tempat. Malah
Syarikat melibati anytime, any amount of money, berapa ribu kami dibayar. Tetapi kerana tanggungjawab yang mereka pikul pada hari ini, di mana mereka berjaya disebabkan seorang insan yang bernama Datuk Seri Nazir Omar bukan 20-30 ribu, malah berjuta-juta ringgit. Inilah balasan yang mereka tunjukkan kepada syarikat. Inilah yang mereka tunjukkan kepada anda semua, bahawa wang bukannya semata-mata. Malah mereka berkata dengan saya, bos tak payah bayar, kami bayar. Saya sendiri rasa amat terharu. Dan pada malam yang indah ini, di bumi Gemuruh ini, kita berakhir program kita di sini. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, leader-leader dan jutawan arif kedua semua. Tak pernah ada satu syarikat, tak pernah ada satu syarikat di mana pejuang-pejuangnya sanggup bersama dengan pihak syarikat membantu orang lain dengan mengeluarkan wang dan titik peluh mereka sendiri. Inilah yang dipanggil perjuangan. Dan juga pada malam ini, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Bonda Datuk Seri Nazir Omar kerana doa dan kehadiran dia pada hari ini memberi kita lebih semangat. Doa-doa beliau lah yang menjadikan Datuk Seri berjaya, dan doa-doa beliau lah membuatkan kita semua mengambil sebahagian daripada kejayaan itu. Dan Bonda pada malam ini di depan semua rakan-rakan saya dan hadirin, saya bagi pihak rakan-rakan saya yang berada di sini, yang datang daripada Kuala Lumpur, daripada Kelantan, daripada Johor, daripada Melaka, daripada serata negeri, kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Bonda. Dan kami mendoakan agar Bonda diberi kesihatan yang baik, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. InsyaAllah bila masjid bersiap, kami akan sama-sama ke sana. Terima kasih atas pembenahan dan jasa anda kepada Datuk Seri, iaitu bos kami. Dan begitu juga dengan Mak Nazir. Terima kasih kerana menjaga ibu untuk Datuk Seri kami. Kerana pada saya, tanpa dua orang yang berada di depan anda ini, tanpa mereka berdua yang berada di depan saya tak rasa syarikat ini akan boleh pergi jauh. Jadi sama-sama kita doakan agar syarikat RFPO ini akan terus maju ke depan dan memberi manfaat kepada orang-orang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Apabila saya melihat kepada Bonda Datuk Seri Nazir Omar, terpancar wajah arwah ibu saya. Doa seorang ibu sudah tidak ada lagi pada saya. Doa seorang ibu kepada anaknya saya tak perolehi lagi. Alhamdulillah, doa seorang ibu daripada Datuk Seri Nazir Omar masih berada di depan saya. Dan saya ingin memohon kepada Bonda Datuk Seri agar saya mengambil sedikit daripada doa itu, agar saya juga akan berjaya bersama rakan-rakan saya untuk dunia dan akhirat. Amin. Saya doakan juga agar anda pada malam ini sekiranya terbuka hati anda, terbuka sedikit hati anda untuk mengubah hidup. Inilah peluang yang kita cari selama ini. Inilah yang akan mengubah hidup kita selama ini. Bukan untuk kita, tetapi untuk keluarga kita, generasi kita akan datang. Perubahan dalam hidup itu memerlukan satu keputusan yang sangat penting. Terdapat 3 golongan dalam dunia ini. Saya selalu lontarkan kata-kata ini sebab inilah kata-kata arwah ibu saya. Mungkin anda tidak pernah tahu, saya selalu katakan benda ini. 3 golongan manusia di dalam dunia ini. Yang pertama ialah mereka yang mencari peluang, tetapi peluang tidak kunjung tiba. Golongan kedua,
Mereka yang mencari peluang, sudah dapat peluang tetapi masih berfikir-fikir bila nak buat keputusan. Dan golongan ketiga ialah orang yang mencari peluang, membuat keputusan dan hanya merealisasikan impian tersebut. Mereka itu ialah di depan saya pada malam ini. Syarikat tidak ingin mengambil wang anda hanya kerana ingin menjual sekotak-kotak. Produk boleh beli di mana-mana, tak perlu menjadi ahli. Namun apa yang kami janjikan ialah dengan permulaan dan keputusan yang anda buat pada hari ini, orang termeluh, orang paham, di mana bosnya sendiri adalah orang paham. Sekiranya anda tak mengambil keputusan pada malam ini, ia merupakan satu kerugian yang sangat besar. Jadi saya menyeru, sekiranya tuan-tuan dan puan, terbuka hati anda, berjumpalah dengan rakan-rakan yang menjemput anda pada malam ini. Dan juga pada malam ini saya rasa amat lapang. Pada awalnya inilah program terakhir kita, iaitu di Temerloh. Sengaja saya pilih di Temerloh kerana di sinilah bermulanya perjalanan hidup Datuk Seri Nazir Omar. Tapi malangnya, saya potong sikit malangnya dia menghubungi saya bersama, Nizam, aku nak kau buat lagi 2 tempat. 2 tempat tersebut ialah di Selangor dan di Kuala Lumpur, iaitu minggu depan. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini ingin bersama kami, silakan datang ke Selangor dan Kuala Lumpur minggu depan. Bawa prospek anda, bawa rakan-rakan anda, sama-sama kita berjaya dalam satu keluarga yang besar. Jadi dengan rasa rendah diri saya pada malam ini, bagi pihak syarikat sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kerana kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Saya amat terharu dan saya tak sangka sampai melimpah ruah kehadiran pada malam ini. Mungkin dengan kehadiran Bonda Datuk Seri kita pada malam ini, berkat kehadiran beliau, ya, amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah, dua program yang akan kita jalankan minggu depan kami akan umumkan tak lama di tempat dan masa ini. Jadi sebelum kita keluar daripada dewan ini, saya ingin mendengar laungan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Boleh atau tak boleh? Laungan keramat yang selalu kita jeritkan, laungan keramat yang selalu kita laungkan. Apabila saya berkata RFQ, minta anda jawab, boleh tak?